Juga terima kasih kepada anda kerana bersama kami untuk Samak Pagi Malaysia hari ini. Tadi kita dah beritahu mukadimah mengenai satu program yang kita nak sembang ni, Syah. Okey, ini mengenai Global Clean Tech Innovation Program ataupun GCIP, itu akronimnya. Okey, baik, kita nak bercerita mengenai program ini yang mencari usahawan teknologi khususnya dan bagi mereka yang berminat mungkin dengan apa yang kita bawakan sebentar saja nanti boleh terus setia kerana apa ini bukan di Malaysia saja kerana akan dibawa ke peringkat antarabangsa. Jadi terus saja bersama kita penyelaras program nasionalnya Encik Muhammad Nawawi. Mak Yasin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ini? Alhamdulillah. Ini rasa program besar ni kalau kita lihatkan bila kita nak bawa ke peringkat international ni. Mungkin boleh ceritakan sedikit program ini sendiri dan apa sebenarnya objektifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Hisham dan juga Isha. Pertama sekali terima kasih kepada RTM dan juga Samak Pagi Malaysia kerana memberi peluang kepada kami di MIC untuk share kita punya program di bawah pembangunan usahawan teknologi hijau. Jadi program ini, program inovasi teknologi bersih atau hijau ini ataupun akronim dia adalah GCIP. Ya, adalah program pembangunan usahawan yang spesifik di dalam teknologi hijau dan juga bersih. Ada perbezaan antara hijau dan bersih. Kalau bersih itu maksudnya semua teknologi selagi dia dapat mengurangkan impak kepada environment kita, dapat memberi menangani masalah climate change ataupun perubahan iklim, itu kita consider sebagai teknologi bersih. Dan program ini juga adalah berbentuk pertandingan. Kerana kita nak memilih satu pemenang daripada usahawan yang berkecimpung dalam bidang ini untuk mewakili negara di dalam forum global di Amerika Syarikat menjelang bulan November nanti. Okey, ada lagi berapa bulan Dari segi rakan kongsi yang terlibat sama untuk mencapai objektif itu siapa? Program ini diasaskan oleh sebuah agensi United Nations, iaitu UNIDO ataupun kalau nama panjang dia tu United Nations Industrial Development Organization. Jadi mereka ini fokus kepada usaha-usaha untuk menurunkan kadar kemiskinan di negara-negara membangun. Jadi salah satu daripada program yang sedang mereka fikirkan adalah bagaimana untuk mengadakan satu program yang berasaskan teknologi yang boleh membantu menaikkan taraf hidup masyarakat di sesebuah negara membangun. Dan mereka telah berjaya untuk berjumpa dengan satu organisasi di Amerika Syarikat yang dipanggil sebagai The Clean Tech Open, yang menjalankan satu program di US yang mana ia menjadi platform untuk usahawan-usahawan teknologi bersih dan hijau ini mendapat menyelesaikan masalah perubahan iklim yang berlaku sekarang ini, dan yang kedua menjadi satu bisnes ataupun satu punca perniagaan yang mampan, yang boleh terus berjaya. Ya, sebab itu kalau dah pergi lihat yang Mak Muhammad Perdana Menteri begitu sarankan teknologi hijau ni digunakan oleh semua usahawan untuk terus mencuba. Tetapi mungkin agak kurang popular teknologi hijau ataupun teknologi bersih sendiri. Jadi bagaimana agaknya untuk melihat kepada kumpulan sasaran, khususnya golongan belia lah untuk terikut sama ni, bagaimana? Saya nak ulang apa yang Isha mention tadi tentang tak popularnya teknologi hijau. Kerana yang pertama, bila kita bercakap tentang teknologi, pembangunan teknologi hijau itu sendiri, ia memerlukan satu pelaburan yang tinggi, capital injection yang sangat tinggi untuk even kalau nak set up satu factory pun kurang-kurang perlu lebih kurang 5 juta ringgit sebagai permulaan. Dan belum lagi bercakap tentang pembinaan komersial dia, R&D dan sebagainya. So memang ialah satu industri yang tidak popular. Tetapi alhamdulillah melihat kepada hala tuju Malaysia dalam RMK ke-11 baru-baru ini yang dibentangkan oleh Perdana Menteri kita dalam teras yang ke-6 menyatakan pertumbuhan hijau. Jadi ini semestinya merupakan satu program yang memberi peluang kepada usahawan-usahawan teknologi hijau itu sendiri untuk memperagakan idea mereka, teknologi mereka, dan seterusnya tidak hanya menyelesaikan
masalah untuk menangani perubahan iklim dan juga environmental, tetapi juga memberi peluang untuk mereka membina satu bisnes yang berjaya dan berdaya saing. Ini yang kali pertama ataupun sudah dianjurkan? Ini merupakan tahun yang kedua. Tahun yang kedua. Yes, kita anjurkan dan kita mempunyai ramai rakan kongsi yang strategik daripada bahagian pelaburan, komuniti pelaburan, daripada financial institutions seperti banks, dan kita juga bekerjasama dengan agensi-agensi dan juga kementerian yang terlibat, seperti Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Kementerian Sumber Alam dan Environment. Jadi saya rasa kalau rakan-rakan strategik itu sudah pun dinyatakan sebentar tadi, ia akan memberikan satu tumpuan yang sangat besar, memberi prospek yang sangat besar kepada mereka yang terlibat. Ya, saya percaya ini akan memberi banyak manfaat. Manfaat, because kerana seperti yang saya nyatakan tadi, usahawan-usahawan teknologi hijau memerlukan perhatian yang lebih kerana capital investment yang tinggi. Tetapi dengan adanya platform yang kami zahirkan ini, melalui perkongsian ataupun pembinaan satu ekosistem yang kondusif, yang boleh membantu membangunkan usahawan hijau dengan mempunyai rangkaian, dan kami menggunakan 3 elemen asas yang penting. Yang pertama, penjanaan inovasi dan teknologi itu sendiri. Dan yang kedua, daripada segi pembiayaan dan juga pelaburan. Itu sangat penting. Yes. Dan yang ketiga yang kami percaya juga sangat-sangat penting juga adalah akses kepada pasaran. Sebab kadang-kadang kita ada solution, ada penyelesaian, ada teknologi, tapi kita tak dapat nak pergi kepada pasaran yang betul. Jadi itu salah satu daripada cabarannya, dan sebab itulah kami membina satu ekosistem yang boleh membantu usahawan untuk lebih berdaya saing, mampan dan mampu untuk menjadi satu syarikat global yang dikenali di indikator yang lepas menjadi rujukan untuk kali ini. Ya, semestinya. Sebab kalau melihat daripada pencapaian tahun lepas, kita telah menghantar satu syarikat, kalau boleh saya mention namanya, iaitu Free the Seed, Sdn Bhd. So, syarikat ini sebenarnya membuat biodegradable packaging yang menang pada tahun lepas. Mereka membuat biodegradable packaging material yang kini mendapat pasaran. Dan setelah dia mewakili kita di Global Forum di Amerika Syarikat, mereka mendapat perhatian yang sangat baik daripada ekosistem players di sana, daripada pelabur di sana. And in fact, ada satu syarikat multinational yang juga beroperasi di sini, yang berminat untuk melabur dalam syarikat tersebut. Dan sebenarnya syarikat itu bila berada di sana hanya membuat penyampaian selama 3 minit sahaja di atas pentas. 3 minit saja? 3 minit saja. Dan sebenarnya dalam kita membuat, bila kita membuat penyampaian itu, saya diberitahu oleh rakan pintar kita di Cleantech Open, bahawasanya untuk kita mengambil perhatian daripada pihak pelabur ataupun pelanggan kita hanya mempunyai 30 saat. So, kalau mereka sudah bosan, mereka akan biarkan begitu saja. Mereka akan, ini macam orang menyanyi. Next, macam tu. So, saya melihat di situ sebagai satu capaian. Saya rasa, Isha, kita sering mendengar cerita seperti ini dalam satu kemajuan yang mungkin kurang glamour, tetapi sudah meningkat naik. Itulah pencapaian yang mana bakat terpendam itu sebenarnya kita sangat ada. Cuma kita memerlukan akses seperti Mike ni lah. Saya sangat kena ada tumpuan yang kalau 3 akses 3 perkara itu, saya rasa itu menjadi satu perkara yang syumul untuk menjadikan satu produk ataupun teknologi itu lebih di pasaran. Tepat, Cik Syam. Sebab itu kami begitu memberi perhatian kepada mengadakan 3 elemen yang penting ini supaya dapat membantu usahawan baik di dalam maupun di luar. Ini terbuka ataupun pihak yang kena pergi ke arah usahawan? Ia terbuka. Sasaran kami ialah satu usahawan teknologi hijau yang sedia ada, yang mungkin juga usahawan baru, belia-belia yang berminat, dan juga para penyelidik di universiti-universiti tempatan. Kita selalu dengar
klise menyatakan produk-produk R&D di universiti tak mampu untuk dikomersialise. Ya, betul. Yang didik syok sendiri. Sebenarnya melalui engagement ataupun melalui engagement saya dengan universiti, saya dapati mereka mempunyai produk. Tetapi yang tidak ada di sana ialah satu ekosistem yang sihat untuk membantu mereka membawa produk ini keluar. Oleh itu kami bekerjasama rapat dengan bahagian industri Kementerian Pendidikan bagaimana untuk membawa mereka ke peluang mereka. Okey, saya nak tahu juga bila tahun lepas bila bawakan ke Amerika Syarikat khususnya, bagaimana respon awal sewaktu mereka ialah menerima negara kita Malaysia. Kita nak tahu juga respon tu, jadi apa perbezaan yang ketara antara kita dan teknologi sana. Di peringkat awal UNIDO itu sendiri sudah memberi kita satu platform yang sangat baik. Selain daripada Malaysia, kita ada 6 lagi negara yang juga menjalankan program yang sama, iaitu South Africa, Turki, Armenia, India, Pakistan dan juga Thailand. Dan berdasarkan penyertaan daripada negara-negara ini, setiap wakil negara dipilih melalui pertandingan itu tadi, dan mewakili negara masing-masing di Amerika Syarikat. Dan berdasarkan daripada feedback yang kita dapat daripada UNIDO dan juga Cleantech Open, mereka mendapati syarikat kita agak terkehadapan dan mempunyai solution yang sangat baik dan sesuai untuk diberi perhatian. Sebab itulah bila dia membuat penyampaian di sana, selepas 3 minit dia turun daripada pentas, salah seorang daripada pelabur berjumpa dengan beliau, dia kata I'm sold after 30 minutes, after 30 seconds. After 30 seconds. I'm So that sold. means tahun ni pula dia kena 20 second. Yes. Jadi saya kira lagi mencabarlah untuk mereka yang akan ke peringkat antarabangsa untuk tahun ini kan. Dan actually kalau mengikut program ini kamu hanya boleh membawa satu syarikat sahaja sebagai pemenang. Tetapi oleh kerana kejayaan yang telah kita kecapi pada tahun lepas, kami MIT akan berusaha untuk bawa 4 lagi company untuk berada di platform yang sama. Itu satu program yang cukup baik. Memandangkan RMK 11 Malaysia terasa yang ke-6 sudah pun memberi perhatian, ini merupakan satu platform yang membuka luas kepada usahawan teknologi. Ruang yang ada ini masih terbuka ataupun sudah tertutup? Kita sekarang sudah membuka untuk application, untuk penyertaan, akan ditutup esok malam. Sesiapa sahaja Tetapi sesiapa saja boleh sebenarnya, as long as you have the technology, ada teknologi dan mempunyai teknologi yang mungkin relevan pada masa sekarang ataupun di masa hadapan, kami sangat galakkan untuk menyertai. Sedikit, apa teknologi yang berpotensi untuk dipasarkan di negara kita? Di dalam teknologi yang boleh diperbarui, renewable energy, tenaga efisien, energy efficiency, ataupun cekap, kemudian waste to wealth, daripada barang buangan bawa kepada kekayaan, dan juga water efficiency. Banyak sebenarnya. Ada 4 kategori di situ. Okey, baik, kita ucapkan terima kasih Encik Muhammad Nawawi, Muhammad Yassin, penjelas program nasional. Websitenya nanti www.might.org.my. might.org.my. MIGHT. Terima kasih. InsyaAllah kita akan dapatkan respon selepas pulang nanti. InsyaAllah. Bagaimana pula agaknya feedback daripada orang luar untuk melihat kepada teknologi kita hari ini.